Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kita jumpa lagi dalam Matematik Tingkatan 5. Jadi, untuk video pembelajaran pada kali ini, kita akan khususkan kepada perbincangan soalan yang disediakan oleh JPN Perak, iaitu Ticket to Victory. So, untuk video kali ini, kita akan membincangkan tajuk fungsi dan persamaan kuadratik tingkatan 4, tajuk yang pertama. Okey, so di sini ada soalan bahagian A dan juga bahagian B untuk kertas 2. Okey, soalan yang pertama. Selesaikan persamaan kuadratik berikut. Okey, yang pertama ialah kita kena selesaikan pecahkan kurungan ni 2x tolak 1 kuasa 2. Jadi bila kita nak pecahkan kurungan, kita ambil 2x kuasa 2. Okey, 2x kuasa 2 kita akan dapat 4x kuasa 2. Kemudian untuk di bahagian tengah ni kita ambil 2x darab negatif 1 darab dengan 2 ni. Jadi kita akan dapat 2x darab negatif 1 darab dengan 2, kita akan dapat negatif 4x. Dan untuk yang nilai belakang kita ambil negatif 1 kuasa 2. Jadi negatif 1 kuasa 2 kita akan dapat positif 1. Okey, sama dengan 3x tolak 2. Okey, untuk nak selesaikan persamaan kuadratik, semua ungkapan di sebelah kanan ni kita kena bawa dia ke sebelah kiri. Sebelah kanan ni kena tinggal sifar sahaja. Jadi kita bawa 3x tolak 2 ni ke sebelah kiri. Jadi kita akan dapat 4x kuasa 2 tolak 4x tolak 3x tambah 1 tambah 2. Okey, di sini kita tengok ada 3x. So bawa ke sebelah kiri dia akan jadi negatif 3x. Negatif 2 bawa ke sebelah kiri dia akan jadi positif 2. Okey, kita selesaikan ungkapan yang sama. Jadi kita akan ada 4x kuasa 2 tolak 7x. Okey, negatif 4 negatif 4 negatif 3 negatif 7x tambah dengan 3. Jadi untuk selesaikan soalan ni kita boleh terus gunakan kaedah pemfaktoran ataupun menggunakan kalkulator. So saya tunjukkan cara dengan menggunakan kalkulator. Okey, kita gunakan mode EQN 1. Okey, kemudian kita tekan tukarkan kepada degree, kita ambil degree 2. Okey, degree 2, kita masukkan nilai A kita. A kita adalah 4 dalam soalan. B kita ialah negatif 7 ni negatif 7 dan C kita adalah 3. Jadi kita akan dapat jawapan pertama kita adalah 1. Jawapan kedua kita adalah 0.75, kita tukar kepada pecahan, kita akan dapat 3/4. Jadi kita ada dua jawapan iaitu 1 dan juga negatif 1 dan juga 3/4. Okey, untuk kertas 2, kalau kita menggunakan kalkulator macam ni, kita akan dapat jawapan dia dahulu. Okey, kemudian kita boleh reverse balik, kita boleh patah balik. Okey, bila kita dah dapat jawapan x sama dengan 1 dan juga x sama dengan 3/4, kita patah balik, kita akan dapat x tolak 1. Di sini positif 1 kita nak ke belakang, maksudnya x tolak 1 darab dengan, di sini adalah x sama dengan 3/4. 4 ni kita bawa ke depan. So dia akan jadi 4x tolak 3 sama dengan sifar. Okey, x tolak 1 sama dengan sifar, jadi x sama dengan 1. Ataupun yang kedua, 4x tolak 3 sama dengan sifar, jadi x sama dengan 3/4. Okey, so ini adalah penyelesaian soalan kuadratik dengan menggunakan kalkulator. Okey, untuk soalan yang kedua, lakarkan graf fungsi kuadratik yang berikut. So diberi satu fungsi kuadratik fx sama dengan
X kuasa 2 tolak 10X tambah 16. Okey, bagaimana kita nak melakar graf fungsi kuadratik? So, langkah pertama ialah kita tentukan nilai A adakah lebih besar dari sifar ataupun lebih kecil dari sifar. Ini menunjukkan bentuk graf. Okey. Sekiranya dia lebih besar dari sifar, dia macam tersenyum. Kalau dia lebih kecil dari sifar, dia seolah-olah macam muka masam. Okey, langkah kedua kita kena tentukan nilai C iaitu pintasan Y. Langkah ketiga kita kena tentukan paksi simetri. Boleh gunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Dan langkah yang keempat ialah kita menentukan punca bagi fungsi kuadratik tersebut. Okey, so berdasarkan fungsi kuadratik yang diberi iaitu fx sama dengan x kuasa 2 tolak 10x tambah 16. Jadi kita lihat di sini x kuasa 2 dia adalah A itu lebih besar dari sifar. Bermaksud bentuk graf adalah tersenyum. Okey, bentuk graf ke atas. Okey, seperti bentuk huruf U. Okey, yang kedua ialah kita nak tentukan pintasan. So, pintasan Y dia nilai C ni. Kita tengok nombor yang di belakang positif 16. Jadi, pintasan Y dia adalah 16. Langkah yang ketiga ialah kita nak menentukan paksi simetri. Negatif B per 2A. Negatif B di sini, B dia adalah negatif 10. Okey, jadi kita akan ada negatif 10 per 2 darab 1. A dia adalah 1. Jadi kita dapat paksi simetri dia ataupun paksi simetri X itu kita dapat 5. Okey. Kemudian kita nak boleh juga kita nak tentukan titik minimum dia. Okey, kita gantikan X ni 5 dalam fungsi kuadratik yang diberi. Jadi kita akan dapat negatif 9. Okey, jadi titik minimum dia adalah pada 5 negatif 9. Okey, kemudian nak tentukan punca. Jadikan fx itu adalah sifar. X kuasa 2 tolak 10x tambah 16 sama dengan sifar. Jadi kalau kita selesaikan menggunakan sama ada kaedah pemfaktoran ataupun menggunakan tekan sahaja kalkulator, kita akan dapat X tolak 8 darab X tolak 2 sama dengan sifar. Jadi faktor dia atau punca dia adalah X tolak 8 sama dengan sifar. Jadi X sama dengan 8 atau X tolak 2 sama dengan sifar. Jadi X sama dengan 2. Jadi kita dah ada punca dia adalah 2 dan 8. So dengan menggunakan nilai-nilai yang kita ada ni, kita boleh plotkan ataupun lakarkan graf fungsi. Okey. So di sini graf fungsinya adalah jadi kita boleh plotkan titik-titik yang kita dapat. Okey, ini adalah pintasan Y dia pada 16. Kemudian paksi simetri dia pada X sama dengan 5 ni Dan titik minimum dia pada 5 negatif 9. Kemudian kita ada dua punca dia apabila fungsi tu fx sama dengan sifar, kita ada 2 dan 8. So bila dah ada titik-titik ni, kita boleh lukislah satu lengkung yang licin mewakili graf fungsi tersebut. Okey. Seterusnya soalan yang ketiga. Okey, sempena cuti hujung minggu, Diana ingin membuat sebuah taman bunga di laman rumahnya. A, B, C, D ialah plan laman rumahnya. Tapak bunga APQ berbentuk segitiga. Okey, taman bunga dia berbentuk segitiga. Diberi luas seluruh ruangan laman rumahnya adalah 20 meter persegi. Okey, cari panjang dan lebar dalam meter seluruh laman rumahnya. So bagaimana kita nak selesaikan, kita nak cari panjang dan lebar. So di sini kita ada maklumat bahawa taman bunga dia adalah berbentuk segitiga ni dan juga luas keseluruhan
laman rumahnya adalah 20 meter persegi. Jadi kita tahu untuk luas laman rumahnya ni adalah berbentuk segi empat tepat, iaitu panjang darab lebar sama dengan luas. Jadi panjang dia adalah 3x tambah 2. Okey. Panjang AB ni adalah 3x tambah 2. Lebar dia adalah AD, iaitu 3 tambah x. Okey, jika kita buat pendaraban, kita akan dapat 3x darab 3, 3x kuasa 2. 3x darab x, kita dapat 9x. 2 darab 3, kita dapat 6. 2 darab x, kita dapat 2x. 20 ni kita bawa ke sebelah kiri, kita akan dapat negatif 20. Selesaikan ungkapan yang sama, kita dapat 3x kuasa 2 tambah 11x tolak 14 sama dengan sifar. So, selesaikan persamaan kuadratik ini dengan menggunakan kalkulator. Jadi kita akan dapat 3x tambah 14 darab dengan x tolak 1 sama dengan sifar. Jadi kita akan dapat x sama dengan negatif 14 per 3 atau x sama dengan 1. Okey, di sini kita bercakap pasal panjang dan lebar. Jadi kita abaikan nombor yang negatif ini. Jadi jawapan yang kita terima adalah x sama dengan 1. Okey, untuk panjangnya tadi kita katakan panjang AB adalah 3x tambah 2. Jadi untuk panjang 3x tambah 2 tu tempat x itu kita gantikan dengan 1. Jadi 2 tambah 3 darab 1 kita dapat 5. Untuk lebar pula, lebar dia adalah 3 tambah dengan x ni. Okey, so lebar ialah 3 tambah 1. X itu kita gantikan dengan 1, jadi kita dapat lebar dia 4 meter. Okey, itu soalan-soalan dalam bahagian A. Kemudian kita ada soalan-soalan dalam bahagian B. Okey, rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi bagi fungsi kuadratik f(x) sama dengan A, x tolak P darab dengan x tolak Q dengan keadaan P lebih kecil dari Q. Titik R ialah titik maksimum bagi fungsi kuadratik tersebut. Okey, so kita ada rajah dan kita diminta untuk menghitung nilai P, Q dan A. Kemudian kita kena tulis persamaan kuadratik tersebut. Kemudian kita kena tentukan paksi simetri dan juga nyatakan koordinat bagi titik R. Okey, kita selesaikan soalan tersebut satu persatu. Okey, soalan A diminta kita mencari nilai P, Q dan A. Okey, untuk mencari nilai P, Q dan A ni, kita langkah-langkah dia adalah kita keluarkan persamaan fungsi tersebut. Fx sama dengan A darab dengan x tolak P darab dengan x tolak Q. Okey, so sebenarnya kalau kita nak kira terus, kita berdasarkan gambar rajah ni pun kita dah boleh kenal pasti apakah nilai P dan Q. Okey, so di mana P dan Q ni sebenarnya dia menunjukkan punca bagi fungsi kuadratik tersebut, iaitu 2 dan 6. Tapi kita cuba selesaikan, tunjukkan dengan jalan kerja adakah kita dapat nilai P dan Q tersebut. Okey, di sini diberi dengan keadaan nilai P lebih kecil dari nilai Q. Okey, jika kita gantikan dalam fungsi tersebut fx sama dengan sifar atau y sama dengan sifar, jadi kita akan dapat A juga kita akan dapat sifar. Okey, jadi di sini kita ada tiga ungkapan tu, iaitu A, x tolak P dan x tolak Q. Jadi bila kita letakkan fx itu sifar, A akan dapat sifar. X tolak P sama dengan sifar. Jadi x sama dengan P. Dan juga ataupun kita ada satu lagi, x tolak Q sama dengan sifar. Jadi x sama dengan Q. So x sama dengan P dan x sama dengan Q ini adalah apabila y sama dengan sifar ataupun fx sama dengan sifar, iaitu 2 dan 6.
disebabkan dalam soalan dia ada bagi nilai P lebih kecil dari nilai Q, maka P bersamaan dengan 2 dan Q bersamaan dengan 6. Okey, so X kita adalah 2, jadi 2 ni adalah bersamaan dengan P. X yang kedua adalah X sama dengan 6, iaitu Q kita adalah 6. Okey, bagaimana nak mencari nilai A? Jika kita gantikan nilai P dan Q dalam persamaan, okey, tempat P ni kita gantikan dengan 2, tempat Q kita gantikan dengan 6, kita kembangkan kurungan ini, kita akan dapat X kuasa 2 tolak 8X tambah 12. Itu bersamaan dengan A. Jadi kalau kita darabkan A itu ke dalam, kita akan dapat AX kuasa 2 tolak 8AX tambah 12A. Dan kita tahu bahawa untuk fungsi kuadratik, ungkapan yang di belakang ini adalah mewakili pintasan Y. Dalam gambar rajah, kita diberi bahawa pintasan Y dia adalah negatif 12. Bermaksud di sini 12A adalah bersamaan dengan negatif 12. Jadi nilai A adalah negatif 12 bahagi dengan 12. Jadi A kita dapat negatif 1. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan B, tuliskan persamaan kuadratik tersebut. Okey, jadi kita dah keluarkan fungsi kuadratiknya. Okey, daripada aktiviti ataupun penyelesaian di A tadi, kita dah dapat nilai P, nilai Q dan juga nilai A. Jadi kita gantikan nilai A, P dan Q dalam fungsi ini, kita akan dapat negatif 1 darab dengan X tolak 2 darab lagi dengan X tolak 6. Jadi bila kita darabkan ke dalam, kita akan dapat negatif 1 darab X kuasa 2 tolak 8X tambah 12. Jadi kita akan dapat Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 8X tolak 12. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan C, dia daripada aktiviti 1 A dan juga B tu, kita kena tentukan apakah persamaan paksi simetri. So persamaan paksi simetri ini yang kita dapat daripada B tadi. Persamaan paksi simetri adalah negatif B per 2A. So negatif B per 2A, kita gantikan nilai. B di sini adalah 8, A di sini adalah negatif 1. Jadi kita gantikan tempat B tu 8, tempat A tu negatif 1. Kita akan dapat paksi simetrinya adalah 4. Atau X sama dengan 4. Okey, dan soalan seterusnya. Nyatakan koordinat bagi titik R. Okey, titik R ini merupakan titik maksimum bagi fungsi tersebut. Jadi kita menggunakan persamaan yang kita dapat, okey, dan juga paksi simetri kita. Okey, daripada soalan B dan C tadi, so kita ada persamaan dan paksi simetri. Jadi kita gantikan tempat X dalam fungsi sini, kuadratik ini dengan 4. Jadi kita akan dapat Y, saya letakkan koordinat R ni, koordinat Y dia sebagai Y. Okey, so Y akan bersamaan dengan negatif 4 kuasa 2 tambah 8 darab 4 tolak 12. Jadi kita akan dapat Y bersamaan dengan 4. Jadi bila soalan nak koordinat R, koordinat X dia adalah 4, koordinat Y dia adalah 4. Jadi koordinat bagi R adalah 4, 4. Okey, itu adalah untuk soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Rajah menunjukkan sebuah segitiga. So, dia bagi kita sebuah segitiga. Ada 3 soalan. Bentukkan satu ungkapan kuadratik dalam sebutan H bagi luas segitiga itu. Yang kedua ialah kita diberi luas segitiga 152 meter persegi, cari nilai H. Dan yang ketiga,
Ashraf ingin memasang jubin berukuran 0.5 meter darab 0.5 meter pada keseluruhan kawasan segitiga tersebut. Berapakah jumlah jubin yang diperlukan oleh Ashraf? Okey, so kita buat satu persatu. Kita ada soalan. Kita nak mencari luas segitiga. Okey, hanya bentukkan dalam satu ungkapan kuadratik. So kita tahu bahawa untuk segitiga, luas adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi untuk segitiga ini dah diberi tapaknya adalah 2H tambah 3. Tingginya adalah 2H. Jadi kita gantikan sahaja dalam rumus ini. 1/2 darab 2H tambah 3 darab 2H. Jadi kita selesaikan. Yang di belakang ni 2H darab 2H kita dapat 4H kuasa 2. 3 darab 2H kita dapat 6H. Jadi darab dengan 1/2 ataupun bahagi dengan 2 kita akan dapat 4H kuasa 2 ni darab dengan 1/2 kita dapat 2H kuasa 2. 6H darab dengan 1/2 kita dapat 3H. Jadi luas bersamaan dengan 2H kuasa 2 tambah 3H. Okey, soalan B. Dah diberi luas 152, jadi cari nilai H. Jadi kita gunakan ungkapan yang kita dah dapat dalam soalan A tadi. Luas bersamaan dengan 2H kuasa 2 tambah 3H. Dia bagi luas sama dengan 152, so kita gantikan dalam persamaan. So untuk kuadratik, sebelah, kalau dalam kes ini kita nak bawa 152 ni ke sebelah kanan, okey, supaya sebelah kiri ni jadi sifar. Jadi kita akan ada 2H kuasa 2 tambah 3H. 152 bawa ke sebelah atau pindahkan ke sebelah, kita akan dapat negatif 152 bersamaan dengan sifar. Jadi kita boleh selesaikan dengan menggunakan kalkulator. Kita akan dapat H tolak 8 darab dengan 2H tambah 19 sama dengan sifar. Okey, yang ini bila kita faktorkan. Okey, kita dapat H tolak 8 sama dengan sifar. Jadi H sama dengan 8. 2H tambah 19 sama dengan sifar. Jadi H sama dengan negatif 19/2. Okey, so H ini kita bercakap soal tapak tinggi. Jadi yang negatif ini kita abaikan. Jadi kita ambil H bersamaan dengan 8. Okey. Untuk soalan C, sekarang kita dah ada keluasan untuk kawasan segitiga ni dan Ashraf ingin memasang jubin. Jubin dia berukuran 0.5 darab 0.5. Okey, jadi kita nak kira bilangan jubin sama dengan luas segitiga tersebut bahagi dengan luas jubin. Luas segitiga adalah 152 bahagi dengan luas jubin adalah 0.5 darab 0.5. Jadi kita akan dapat bilangan jubin sama dengan 608. Okey. Soalan yang ketiga. Sebuah kereta bertolak dari Tanjung Malim ke Taiping dalam masa 3T tolak 5 jam. Jika purata laju kereta itu ialah 32T km per jam, bentukkan satu ungkapan kuadratik dalam sebutan T untuk mewakili jumlah jarak yang dilalui oleh kereta itu. Soalan B. Diberi jarak antara Tanjung Malim ke Taiping ialah 187.5 km. Cari jumlah masa dalam minit yang diambil oleh kereta tersebut. Jika kereta tersebut berhenti berehat di Ipoh selama 30 minit, kirakan purata laju kereta tersebut dalam kilometer per jam. Okey, kita buat satu persatu. Untuk soalan yang pertama, soalan A. So ini melibatkan laju, jarak dan masa. So kita tahu daripada rumus asal, rumus untuk mengira laju, jumlah laju adalah jarak per masa. Okey, untuk purata laju ialah jumlah jarak per jumlah masa. Jadi kalau dia nak jarak, jarak adalah bersamaan dengan laju darab masa. Okey, laju sama dengan jarak per masa. Jadi kalau kita nak cari jarak, laju darab masa.
So laju dia dah bagi 30T, masa dia dah bagi 3T tolak 5. Jadi kita gantikan dan kita buat pendaraban ke dalam. 30T darab dengan 3T, kita akan dapat 90T kuasa 2. 30T darab dengan negatif 5, kita dapat negatif 150T. Jadi jaraknya adalah bersamaan dengan 90T kuasa 2 tolak 150T. Okey, untuk soalan berikutnya, soalan B. Diberi jarak antara Tanjung Malim dan Ketaiping ialah 187.5. Tadi kita dah kira jarak. Daripada soalan A, jaraknya adalah 90T kuasa 2 tolak 150T. Jadi kita gantikan 187.5 ni di sini. Okey, jadi kita akan dapat 187.5 sama dengan 90T T kuasa 2 tolak 150T. Jadi kita bawa atau pindahkan 187 ni ke sebelah kanan. Okey, jadi kita akan dapat 90T kuasa 2 tolak 150T tolak 187.5 sama dengan 0. So kita permudahkan, kita akan dapat 12T kuasa 2 tolak dengan 20T tolak 25 sama dengan 0. Okey, selesaikan dengan menggunakan kalkulator. Kita akan dapat 6T tambah 5 darab dengan 2T tolak 5 sama dengan 0. Jadi 6T tambah 5 sama dengan 0. T sama dengan negatif 5/6. Atau 2T tolak 5 sama dengan 0. Jadi T sama dengan 5/2. So untuk masa T yang negatif ini kita abaikan. Okey, dan T itu adalah 5/2 jam. Okey, tapi dalam soalan dia nak jumlah masa itu dalam minit. So 5/2 jam kita tukarkan kepada minit, kita akan dapat 150 minit. Okey. Okey, untuk soalan berikutnya, jika kereta tersebut berhenti untuk berehat di Ipoh selama 30 minit, kirakan purata laju kereta tersebut. Okey, masa yang diambil tadi kita dah kira 150 minit. Okey, jadi sekarang dia tambah lagi 30 minit. Jadi 50 minit tu kita tukarkan kepada jam semulalah. Okey, 2.5 jam. 30 minit ini adalah 0.5 jam. Jadi jumlah masa dia adalah 3 jam. Okey, purata laju sama dengan jarak per masa. Jarak per masa, jumlah jarak per dengan jumlah masa. Jumlah jarak adalah 187.5, jumlah masa adalah 3 jam. Jadi purata laju adalah bersamaan dengan 62.5 km per jam. Okey, itu adalah penyelesaian bagi soalan-soalan dalam bab yang pertama tingkatan 4. So harap semuanya boleh melakukan ataupun menyelesaikan soalan-soalan yang diberikan. Okey, kita jumpa lagi dalam tajuk yang berlainan.